Definisi zuhud. Zuhud ialah usaha melupakan dunia untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dari segi bahasa, zuhud berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud tidak menginginkan sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan dari segi istilah pula, pengertian zuhud adalah pola hidup dalam menjaga diri dari kebergantungan duniawi sehingga hanya tertumpu pada akhirat sahaja. Darjat yang kedua ataupun zuhud pertengahan ialah apabila seseorang itu meninggalkan perkara-perkara keduniaan secara taat kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah untuk mengelakkan kehinaan dari perkara itu di samping kecenderungannya mencari ketaatan dan untuk mendapat keuntungan yang lebih daripada Allah. Tingkat zuhud. Zuhud mempunyai 3 tingkat yang boleh dicapai oleh seseorang hamba. Pertama, zuhud yang paling rendah ialah zuhud dari perkara-perkara keduniaan, iaitu walaupun pembawaan dan kecenderungan kepada dunia itu masih ada dalam dirinya, tetapi dia berjihad untuk cuba menjauhkan dirinya dan cuba mengelakkan dari dunia. Orang yang berada dalam tingkatan ini masih berada dalam bahaya, iaitu sekiranya dia dikuasai, maka dia akan terjerumus ke dalam lubuk keduniaan itu. Pengertian zuhud menurut para ahli. Pertama, menurut Imam Sulaiman Ad-Darani, pengertian zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, menurut Imam Sufyan As-Sauri, zuhud sendiri memiliki erti iaitu terbatasnya angan-angan. Ketiga, menurut Imam Junaidi, zuhud adalah menganggap kecil dunia serta menghapus pengaruhnya di dalam hati. Keempat, menurut Ibnu Ajibah, zuhud adalah terbebasnya hati dari ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, menurut Wahid bin Ward, zuhud adalah tidak merasa putus asa tatkala harta benda dunia terlepas dari genggaman dan tidak merasa senang ketika ada perkara dunia yang datang. Akhir sekali, zuhud yang paling tinggi ialah zuhud yang semata-mata taatnya kepada Allah sahaja dengan tidak ada sebarang pertimbangan yang lain. Baginya, perkara dunia itu tidak ada nilai langsung. Ada atau tidak samanya sahaja jika dibandingkan dengan nikmat akhirat, dan dengan meninggalkan perkara itu, dia tidak akan merasai apa-apa kesan pun. Zuhud dalam peringkat ini akan menyebabkan rasa aman di dalam dirinya kerana kesempurnaan makrifatnya dan tidak ada sebarang lintasan dalam dirinya terhadap perkara-perkara keduniaan itu. Seterusnya adalah dalil dan hadis yang berkaitan dengan zuhud. Antara dalil yang berkaitan dengan zuhud ialah yang terkandung dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likai la ta'asu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mengikut tafsir Al-Mukhtasar, ayat ini menegaskan bahawa kita tidak perlu bersedih hati dengan apa yang kita tidak miliki, dan juga kita tidak perlu berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita, juga membanggakan barang yang kita miliki di depan orang lain. Dalil yang seterusnya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal tu'sidunal hayatad dunya, bermaksud tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Surah Al-A'la ayat yang ke-16. Ikut daripada tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia, ayat ini menunjukkan bahawa orang kafir hanya menginginkan kehidupan dunia dan tidak menghiraukan langsung kehidupan akhirat yang kekal. Hadis yang berkaitan dengan zuhud. Isal bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sesuatu amal yang apabila aku lakukan, Allah mencintaiku dan juga manusia mencintaiku. Beliau menjawab, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Begitu pula zuhudlah daripada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Antara kebaikan dan kepentingan dalam melakukan zuhud adalah yang pertama, zuhud sebagai akhlak.
Seseorang Muslim perlulah berzuhud agar dapat membezakan antara orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Hal ini kerana zuhud adalah akhlak yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang bergelar Muslim. Yang kedua adalah zuhud sebagai strategi pembangunan lestari Islam. Hal ini disebutkan begitu kerana pembangunan lestari Islam merupakan satu pembangunan yang berusaha dalam mencapai kesederhanaan, keseimbangan serta keadilan dari sudut pembangunan fizikal dan juga rohani. Yang ketiga ialah zuhud sebagai kehidupan Muslim, yang bermaksud agar kita berlaku zuhud dan dapat mengelakkan diri daripada perkara-perkara duniawi dan juga taat kepada perintah Allah. Yang terakhir adalah supaya kita tidak tamak dengan dunia. Hal ini kerana kita berlaku zuhud dan mentaati perintah Allah dan tidak menghiraukan perkara-perkara duniawi dan mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Sekarang kita melihat pula kepada jenis zuhud. Zuhud adalah mengambil sesuatu perkara yang perlu sahaja berdasarkan keyakinan halalnya, dan dia boleh dibahagikan kepada beberapa perkara. Yang pertama, orang yang zuhud ni dia tidak akan kisah kalau dia tak dapat apa-apa macam orang yang lain. Yang kedua pula, dia ni lebih membenci kepada dunia. Dan yang ketiga, dia dah benci kepada dunia, dia juga lebih suka pada akhirat. Ulama salaf juga ada membahagikan zuhud ni kepada 3 jenis. Yang pertama, zuhud terhadap kemusyrikan dan juga penyembahan selain daripada Allah. Yang kedua, zuhud daripada maksiat dan perkara-perkara yang haram yang telah dilarang oleh Allah. Yang ketiga ialah zuhud daripada perkara yang halal. Dan dikatakan yang wajib hanyalah yang pertama dan yang kedua, malah yang ketiga, zuhud kepada benda halal itu hanyalah yang orang kepada yang mampu sahaja. Maka kesimpulan daripada cara berzuhud kepada dunia ini disebabkan orang yang zuhud ni dia lebih suka, pasti akan ganjaran balasan yang Allah akan berikan kepada mereka. Yang kedua, mereka lebih suka mendapat kesusahan daripada nikmat dunia kerana itu akan mengingatkan mereka kepada Allah. Dan yang terakhir, mereka apabila dicela ataupun dipuji, perasaan mereka tidak bangga ataupun tidak marah pada orang yang melakukan sebegitu.